dan digulung oleh Yang Berhormat Menteri selama lebih kurang 20 minit. Saya persilakan Yang Berhormat Bagan dahulu. Terima kasih, dari betul. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Bertua kerana memberikan peluang saya untuk membahas tindakan ke atas Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 atau COVID-19 2020. Dan dengan peningkatan 20 bilion menjadikan tabung ini kepada 65 bilion ini, 65 bilion ringgit, saya ingin tanya kepada Yang Berhormat, apakah jumlah yang telah pun dibelanjakan daripada tabung asal sebanyak 45 bilion ringgit, dan memandangkan bahawa jumlah ini akan melimpah kepada tahun depan. Adakah pihak kementerian bercadang untuk tambah lagi berapa 25 bilion ringgit untuk menjadi 90 bilion ringgit seperti mana yang disyaur-syaurkan oleh pihak kami, memandangkan bahawa kita menghadapi satu krisis yang agak luar biasa yang tak pernah dialami ataupun dihadapi oleh generasi sebelum ini. Dan daripada jumlah ini adalah disyorkan bahawa kita harus menjaga atau membela mereka yang menganggur. Kerana kalau kita lihat bulan Oktober, kadar pengangguran telah naik balik kepada 4.7% daripada 4.6% pada bulan 9, bulan September. Dan pada masa yang sama itu IPI, Industrial Production Index, telah dengan amat di luar jangkaan, telah dikurangkan ataupun telah kucup sebanyak 0.5%. Bila ia telah pun menambah ataupun bertumbuh dalam secara positif untuk 3 bulan sebelum ini. Dan ini adalah satu petanda yang kurang baik dan juga mencerminkan bahawa mungkin untuk suku keempat ini pertumbuhan ekonomi dari GDP mungkin tidak dapat mencapai itu ruang positif seperti yang diharap-harapkan. Oleh itu adalah penting bahawa kita perlu ada langkah-langkah fiskal untuk bukan sahaja suntikan dana, tetapi untuk mencerdaskan ekonomi yang saya rasa agak lembab oleh kerana MCO dan juga kebimbangan dengan kedudukan COVID-19 sekarang, di mana kita lihat jangkitan telah naik melebihi hampir 2,000 dan dijangka pula tahun depan. Ada kajian-kajian yang menyatakan boleh sampai 3,000 kes-kes jangkitan. Apakah itu prospek dalam keadaan sedemikian, dan bolehkah kita menjaga mereka yang menganggur dengan memberikan bayaran kebajikan sebanyak RM1,000 sebulan untuk mereka yang menganggur. Dan itulah akan melibatkan perbelanjaan sebanyak 12 bilion ringgit setahun. Tapi sekiranya krisis ini berakhir dengan adanya vaksin, jumlah ini saya rasa jauh lebih kurang. Dan di samping itu, selain daripada bayaran kebajikan sebanyak RM1,000 sebulan, di samping itu kita pun harus menjana peluang pekerjaan. Dan di sini sungguh pun ada program-program yang lain. Saya lebih berpandukan Malaysia at Work atau Malaysia Kerja, di mana kita berikan insentif kepada pihak majikan dan juga pada pekerja-pekerja tempatan setiap bulan, iaitu RM500 kepada pekerja dan RM300 kepada majikan, yang akan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM13 bilion. So itu bukan untuk tempoh 1 tahun, tapi untuk tempoh 2 tahun setengah. Nah, di samping itu kita pun harus menghadapi itu krisis pendidikan. Saya rasa Yang Berhormat pun ambil maklum bahawa pelajar-pelajar kita hanya pergi sekolah untuk 4 bulan tahun ini. Ini adalah satu krisis. Dan itulah sebabnya kita cadangkan RM4 bilion dibelanjakan untuk membeli komputer riba supaya kita ada option untuk buat online education sekiranya tak pergi ke sekolah. Dan akhirnya tentulah moratorium. Harap boleh dilanjutkan secara automatik seperti mana yang dijanjikan. Ini bukan untuk semua, hanya untuk 80. T20 yang top 20, teratas 20 tak ada. Hanya yang 80. Dan akhirnya bila kita sebut tentang tabung ini, tadi Yang Berhormat sebut ini akan merangkumi pembelian itu vaksin
Itu sesuatu yang akan disokong oleh semua pihak lah. Dan kita harap ia memang cukup. Tapi yang satu perkara terakhir yang saya hendak bangkitkan ialah kita perlu bantu itu sektor pelancongan yang menghadapi masalah yang amat yang kedudukan amat tenak sekali. 54 bilion dari segi kutipan pelancongan telah pun dikurangkan kerana krisis COVID-19 untuk 9 bulan pertama ini. Saya harap bahawa bantuan yang lebih secara langsung boleh diberikan termasuk suntikan dana dan juga itu loan kredit, dan yang paling penting sekali sebagai seorang bekas CEO CIMB harap boleh minta bank janganlah ketat sangat, longgarkan pinjaman kerana banyak itu peniaga membuat aduan tak dapat pinjaman. Dan yang terakhir ini memang terakhir sekali, itu tentang ferry. Yang ferry itu Pulau Pinang. Harap Yang Berhormat Menteri bolehlah ambil berat tentang perkara ini kerana semasa saya telah pun memberikan itu insentif tunai sebanyak 30 juta ringgit dengan syarat feri Pulau Pinang mesti dikekalkan. Saya harap perkara ini boleh dipertimbangkan supaya dikekalkan kerana ia tidak melibatkan satu jumlah yang besar, dan Yang Berhormat Kota Baru pun setuju dengan saya bahawa feri dapat dikekalkan supaya kita yang berusia ini bukan macam Yang Berhormat muda lah, tak apa. Kita yang berusia ini kita nak kenang-kenangan yang manis. Khususnya bila kita pergi Pulau Pinang, naik feri, itu adalah satu pengalaman yang tidak dapat dilupa sama sekali. Kekalkanlah feri untuk warisan, untuklah itu sejarah, seperti mana yang dilakukan oleh Hong Kong, Kanada dan negara asing. Iaitu warisan ini sesuatu yang tak boleh dibeli dengan wang. Harus dikekalkan untuk generasi akan datang. Harap Yang Berhormat boleh selamatkan feri Pulau Pinang demi rakyat Pulau Pinang. Saya minta penjelasan. Saya menyokong feri ini, saya menyokong sebab hidup saya adalah di zaman feri. Apakah Yang Berhormat sedar bahawa feri dan juga keindahan Pulau Pinang itu gah di merata dunia semasa kerajaan Barisan Nasional memerintah? Saya rasa Yang Berhormat daripada Arau berangan-angan lah. Kerana apabila Yang Berhormat Arau lawat saya semasa saya jadi Ketua Menteri, beliau cakap lain pula. Tak apa, sekarang ini duduk di sana, marilah kita bersama-sama, bekerjasama untuk selamatkan feri Pulau Pinang. Ini bukan satu isu politik, itu isu warisan dan sejarah. Saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian kepada semua kerana ini tuntutan daripada semua 1.7 juta rakyat Pulau Pinang, kecuali pihak Yang Berhormat Menteri Pengangkutan saja. Tapi untuk rekod Parlimen, semasa saya melawat banjir bersama dengan Bagan Datuk di Pulau Pinang, kami memberi ruang kepada Yang Berhormat untuk dapat publicity. Tapi yang sebenarnya kami yang menolong untuk menyelesaikan banjir di Pulau Pinang. Jadi itu cerita sebenarnya, itu fakta. Yang Berhormat Arau lupa bila anda menghadiri upacara. Upacara graduan you punya anak perempuan menjadi ketua. Bagi peluang pada Itu orang perbualan lain. yang kita jangan lupa masa itu. Terima kasih. Thank you very much. Itu terima kasih banyak. Teratas di dalam senarai